Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya sekali lagi di Nazilin Unity Channel. Jangan marah-marah, jangan suka-suka, jangan gaduh-gaduh. Dalam dunia politik memanglah ada perbezaan pendapat, ada perbezaan hujah, perbahasan yang ada pastinya perbezaan satu persatu. Mungkin Anda suka Perikatan Nasional, Anda suka Pakatan Harapan, Anda suka Barisan Nasional, Anda suka PAS, Anda suka PIKR dan sebagainya. Semua itu adalah ragam dalam politik dan tentulah ia akan membawa pelbagai pendapat dan juga pelbagai perbezaan pemikiran. Hari ini sudah dibuktikan melalui pendedahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yaitu Perikatan Nasional selama ini rupa-rupanya melakukan satu kesilapan yang besar sehingga menyebabkan 6 ahli parlimen bersatu kekal sebagai ahli parlimen. Anwar Ibrahim dedah, dia kata sudah cadang dulu pindah tapi tak dipersetujui kerajaan ketika itu. Semua ini merujuk kepada kelompangan yang berlaku dalam Akta Anti Lompat Parti. Pada waktu itu, Pakatan Harapan pembangkang sudah menyadarinya. Mereka sudah tahu ada kelompangan di sana, tetapi kerajaan ketika itu tidak mengambil peduli. Bahkan mereka dengan sombong mengatakan bahwa tak perlulah. Jadi itu sebabnya apa yang berlaku sekarang itu ialah apa yang mereka tabur itulah yang mereka tuai. Pembangkang dilihat terus menyalahkan kerajaan hari ini, walaupun sebenarnya mereka ketika menjadi kerajaan yang meluluskan undang-undang berkaitan anti lompat parti tersebut. Bukan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan Madani perpaduan sekarang. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedia berbincang bagi meminda Akta Lompat Parti untuk memperbaiki kelompangan yang terdapat dalam undang-undang berkenan. Beliau berkata, Pakatan Harapan PH pada tahun 2020 pernah mengusulkan supaya pindaan dibuat kepada akta terbabit, namun ditolak oleh kerajaan ketika itu. Dulu kita cadang supaya mana-mana yang ditolak dibuang oleh parti, ditolak mengosongkan kerusi. Tapi tidak disetujui oleh kerajaan masa itu. Ini yang betul-betul membuatkan ramai penganalisis politik, pemerhati politik jadi bingung. Agak-agak pada waktu itu apa yang difikirkan oleh kerajaan pada pimpinan pada waktu itu? Apakah yang mungkin mereka sedang imajinasikan? Adakah mereka yakin 100% tiada yang akan mengalihkan sokongan? Sehingga mereka berani pula menolak usul pembangkang Pakatan Harapan pada waktu tersebut. Jadi itulah, mereka yang buat, mereka yang salahkan orang, mereka yang salah mentafsir masa depan, mereka pula yang menyalahkan orang. Nah, sekarang ini apa yang sudah berlaku, akhirnya makan diri Perikatan Nasional. Kata Anwar Ibrahim lagi, beliau menambah, sebab dia masa tu orang UMNO masuk parti dia. Jadi, bagi saya, kalau nak pindah boleh, kita bincang supaya siapa sahaja tidak terkecuali. Dahulu dia pembangkang menentang, ramai tak tahu katanya. Perdana Menteri berkata demikian ketika ditemui selepas menunaikan solat Jumaat di Surau An-Najah, Bersin 9 di Putrajaya hari ini. Saudara-saudara sekalian, apa yang paling mengejutkan kita ialah apabila Anwar Ibrahim mendedahkan perkara ini. Ramai, terutamanya penyokong Perikatan Nasional yang mungkin tidak sedar tentang hal ini. Mereka mungkin termakan hasutan, termakan penipuan separuh benar yang didedahkan atau disebarkan oleh para pemimpin mereka. Rupa-rupanya, kelompangan, masalah, kelemahan, dan juga masalah Akta Anti Lompat Parti itu bukan disebabkan oleh Speaker Dewan Rakyat, bukan juga disebabkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tetapi disebabkan oleh kerajaan
terdahulu pada waktu itu, yang mana pemimpinnya daripada Perikatan Nasional pada waktu itu dan juga gabungan dengan Barisan Nasional. Mereka lah yang menolak usul untuk pindaan dibuat atas akta terpabit untuk memperbaiki kelompangan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Namun, pada waktu itu mereka menolak usul tersebut. Jadi akhirnya sekarang makan diri. Sila share video ini supaya lebih ramai orang yang tahu dan lebih ramai orang yang bertaubat, tak lagi menyalahkan kerajaan yang ada sekarang, terutamanya Anwar Ibrahim, dan yang lebih penting lagi terhadap Speaker Dewan Rakyat. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini tak puas hati dengan keadaan akhirnya Speaker Dewan Rakyat sekali lagi keluarkan kenyataan yang pastinya membuatkan khususnya Perikatan Nasional dan Pembangkang menggelupur. Kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, "Saya bukan postman, mempertahankan keputusan." Setelah dihantam teruk oleh Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, Johari Abdul akhirnya bertindak balas, memberikan jawapan yang pada pendapat netizen tepat pada waktunya. Johari Abdul selaku Speaker Dewan Rakyat sepatutnya, kata mereka, dan seharusnya dan semestinya perlu bertegas dan mempertahankan keputusan beliau. Kerana kalau beliau tidak tegas, main tarik tali, ia pasti akan dijadikan duluan dan orang akan naik kepala, dibagi betis nak mahu peha lagi. Jadi ramai yang setuju apabila Johari Abdul, Speaker Dewan Rakyat ini, bertegas atas keputusan beliau. Walaupun menerima kritikan dan tekanan daripada beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional PN mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi di sandang 6 bekas wakil rakyat bersatu itu, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul kekal mempertahankan tindakannya, menjelaskan hal itu di Dewan Rakyat petang tadi. Johari berkata keputusan dikekalkan selepas melakukan siasatan, termasuk membaca semua kenyataan berkaitan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Kata Johari, "Saya bukan postman. Bila saya terima apa juga yang telah diberi pada saya, seperti disebut YB Beluran, Datu Seri Ronald Kiandi, saya akan saya kaji semua. Saya baca," kata beliau. "Saya baca semua kenyataan-kenyataan dalam pindaan dibuat mengenai perkara 49 Perlembagaan Persekutuan. Maka saya mengambil keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada Beluran bahawa kekosongan tidak berlaku," katanya di Dewan Rakyat. Terdahulu, Ronald Kiandi yang juga Ketua WIP Bersatu bangun membangkitkan keputusan Johari itu mengikut Peraturan Mesyuarat 99 ketika sesi perbahasan rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2024. Beliau mahu mendapatkan penerangan dan petua daripada Johari berhubung keputusan yang dibuat dalam surat yang diutuskan kemarin. Ronald berkata beliau bangun bukan untuk mempertikai keputusan berkenan, tetapi mahu menuntut penjelasan bagaimana interpretasi terhadap perkara 49A Perlembagaan Persekutuan, kerana mendakwa Speaker tidak ada kuasa Perlembagaan Persekutuan dalam kurungan A tidak memberi kuasa kepada Tan Sri Speaker selain daripada untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan, kata Ronald Kiandi. Tetapi dalam dua utusan surat yang saya terima daripada Tan Sri, nyata sekali Tan Sri membuat keputusan, malah Tan Sri membuat interpretasi terhadap Perlembagaan Persekutuan.
Kedua-dua keputusan terkandung dalam surat ini melangkaui kuasa Tan Sri di bawah perkara 49 dalam kurungan E Perlembagaan Persekutuan kerana dalam perkara 49 dalam kurungan 3 Tan Sri hanya diberi kuasa untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan. Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pula berkata, mengikut Perlembagaan Persekutuan, kuasa untuk membuat interpretasi terhadap perlembagaan itu dan mana-mana perlembagaan persatuan atau pertubuhan ada bidang kuasa Mahkamah Persekutuan. Beliau turut merujuk penjelasan yang diberi bahagian hal ehwal undang-undang mengenai tindakan tidak ikut keputusan parti menyebabkan ahli bersatu terhenti keanggotaan berdasarkan perlembagaan parti tersebut. Maka ahli tersebut dianggap telah bertukar parti dan lalu perlu mengosongkan kerusi mereka. Satu lagi contoh, sekiranya ahli Dewan Rakyat mempunyai prinsip bertentangan dengan prinsip parti, menyebabkan keanggotaannya digugurkan disebabkan perlembagaan parti tersebut, maka berhenti menjadi ahli dan perlu bertukar kerusinya, kata beliau. Ketua Pembangkang pula, Datuk Seri Hamzah Zainuddin pula menyokong keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mengisytihar kekosongan di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Beliau turut mendakwa keputusan Speaker Dewan Rakyat itu bakal mencetus masalah pada masa depan. Speaker Kelantan bersikap betul memutuskan ada kekosongan. Kemudian wakil rakyat itu nak lawan saya di mahkamah bahawa saya tidak hentikan keanggotaan mereka. Itulah caranya speaker. Itulah kepastian yang harus diikuti dalam perlembagaan, kata beliau. Saya minta Tan Sri faham. Keputusan Tan Sri itu keputusan yang salah. Speaker kerana dengar non-partisan, katanya, yang kemudian keluar Dewan. Diikuti semua ahli Parlimen Pembangkang tanpa menunggu penjelasan Johari. Semalam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, parti itu menerima surat makluman bertarikh 9 Julai daripada Johari bahawa 6 bekas ahli Parlimen Bersatu yang sebelum ini mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan yang paling kita tunggu-tunggu daripada Johari Abdul. Johari Abdul kata dia bukan postman. Jadi tak apalah. Kalau nak keluar Dewan, keluar ajalah, tiada masalah pun. Salam sejahtera, satu lagi berita mengejutkan kita semua ialah timbul semula isu pemecatan Menteri Besar Perlis. Wow, kabar angin ini mula bertiup semula. Kalau sebelum ini kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis telah tular di media sosial dan telah disiasat oleh SPRM, berkait dengan beberapa salah laku seperti penipuan dokumen yang mana telah mengejutkan seluruh Malaysia. Hari ini, sekali lagi, desas-desus ataupun berita mengejutkan kita semua. Kabar angin mengatakan bahawa berlaku perubahan Menteri Besar Perlis atau pemecatan Menteri Besar Perlis. Tapi apa komen daripada Muhyiddin selaku pengerusi Perikatan Nasional? Tapi sebelum itu, pada pendapat anda, wajarkah Menteri Besar Perlis yang mempunyai terpalit dengan kes mahkamah anaknya itu letak jawatan dan digantikan oleh orang lain kerana serba sedikit atau sekurang-kurangnya secara sikit telah menjejaskan kekuatan Perikatan Nasional di negeri tersebut. Namun, kata Muhyiddin Yassin, desas-desus perubahan Menteri Besar Perlis adalah spekulasi semata-mata. Maknanya, Muhyiddin menafikan desas-desus tersebut. Desas-desus berhubung perubahan kepimpinan Menteri Besar Perlis, Muhammad Shukri Ramli, dalam masa terdekat adalah bersifat spekulasi semata-mata. Malah, kata Muhyiddin, kabar angin itu juga tiada kaitannya dengan lawatan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin ke negeri itu pada kemarin. Muhyiddin berkata, kehadirannya ke Perlis adalah
menziarahi Raja Perlis, Tuanku Said Sarejudin Putra Jamalulail, yang sebelum ini menjalani pembedahan di Hospital Tuanku Fauzia Kangar. Kata Muhyiddin lagi, kedatangan saya ke Perlis bukan bertujuan hendak endorse, menyokong sesiapa atau apapun, dan tidak ada kaitannya kedatangan saya hari ini dengan soal kepimpinan negeri yang sedia ada, kata beliau lagi. Biasanya segala desus-desus itu hanyalah spekulasi semata-mata. Kerana yang pertamanya saya datang kerana hendak menziarahi Tuanku Raja Perlis, jadi sudah kebetulan berada di sini, maka saya pun berjumpa Menteri Besar, pimpinan Bersatu, pimpinan Perikatan Nasional, serta menghadiri program pada petang ini juga, kata Muhyiddin. Namun demikian, untuk makluman anda semua di Malaysia ini, kabar angin sudah banyak kali terbukti benar, dan kabar benar sudah terbukti boleh berubah tidak benar. Jadi, jangan terus dibuang, jangan terus percaya bahawa kabar angin itu tidak betul, kerana sudah terbukti banyak kali kabar angin akhirnya jadi benar, perkara yang dinafikan akhirnya benar-benar berlaku. Muhyiddin juga berkata, tujuannya meluangkan masa hadir ke Perlis bersama istrinya adalah disebabkan sudah lama tidak melawat Perlis selepas kali terakhir berbuat demikian ketika kempen pilihan raya. Kata Muhyiddin, itulah tujuan saya datang kerana sudah lama tidak dapat datang, dan kali terakhir saya hadir ke negeri ini adalah sebelum PRU lalu. Jika tidak ada perubahan apa-apa pun yang berlaku, jadi tiada perubahan dalam kepimpinan negeri ini, kerana saya tahu Perlis sudah pun ada kerajaan negeri sendiri, sudah ada menteri besar, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.